Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan pada hari ini. Kita akan teruskan dengan unit 7, siapakah lebih hebat? Tema ialah kekeluargaan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3, mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Dan standard pembelajaran ialah 2.3.1, menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan dan menjelaskan contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya. Sesuatu untuk difikirkan. Adakah kamu pernah merasa tertekan? Kenapa? Sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita tengok dulu apa itu tekanan di kalangan remaja. Tekanan merupakan tindak balas fizikal, emosi dan juga mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Tekanan yang berlebihan untuk jangka masa panjang dan tidak dapat ditangani akan menyebabkan kesan yang sangat-sangat negatif kepada remaja. Apakah faktor yang menyebabkan tekanan berlaku? Mari kita tengok satu-satu. Faktor yang pertama ialah faktor dalaman. Jika kita tengok di sini, yang pertama ialah kemahiran diri yang rendah. Sebagai contoh, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah sendiri dan juga kurang keyakinan diri. Ini adalah faktor untuk kemahiran. Faktor yang kedua ialah kurang pegangan agama. Dan yang ketiga ialah sikap diri sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang mudah cemburu, boros, suka menunjuk dan juga seseorang yang suka mencari pasal. Faktor yang kedua ialah faktor luaran. Mari kita tengok apa itu faktor luaran. Yang pertama ialah rakan sebaya. Sebagai contoh, tekanan untuk mencuba benda yang baru dan juga kesamaan. Iaitu sebagai contoh, jika kawan kita mempunyai gadget ataupun iPhone yang terbaru, kita pun nak juga iPhone yang terbaru, sedangkan kita tidak mampu. Yang kedua ialah ibu dan bapa, iaitu cara didikan mereka, bagaimana ibu dan bapa membentuk peribadi dan sikap anak-anak. Dan yang kedua ialah harapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tekanan ini berlaku. Jom kita lihat situasi-situasi yang boleh menyebabkan tekanan daripada rakan sebaya. Situasi yang pertama, seorang remaja tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan rakan-rakan yang baru. Sebagai contoh, seorang remaja baru berpindah untuk tinggal di rumah pakciknya yang jauh daripada keluarga. Di sekolah baru, beliau tidak dapat menyesuaikan diri dengan rakan-rakan. Beliau rasa dirinya dipinggirkan. Jadi apa analisis yang kita dapat di sini? Pertama, tiada kemahiran komunikasi. Yang kedua, perasaan negatif terhadap persekitaran yang baru. Dan juga yang ketiga ialah faktor keluarga, di mana merindui keluarga tersebut. Apa penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk situasi yang pertama ini? Baik, yang pertama ialah buang perasaan negatif dan cuba berkawan dengan rakan-rakan yang baru. Ada rakan-rakan yang peramah dan boleh berkawan dengan orang yang baru. Dan yang kedua, tingkatkan keupayaan kamu untuk berkomunikasi. Belajar cara-cara untuk berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, berbincang dengan pakcik untuk menghubungi keluarga kamu yang jauh. Situasi yang kedua, seorang remaja tidak berani menolak ajakan rakan untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sebagai contoh,
Abu diajar oleh rakannya untuk membuat tatu di badan. Abu tahu perkara itu salah dan ibu bapa akan memarahinya dan juga ia adalah salah di sisi agama. Jadi apa analisis yang kita dapat di sini? Yang pertama ialah dilema rakan sebaya. Dan yang kedua ialah perasaan mencuba sesuatu yang baru. Apa penyelesaian yang dapat kita lakukan bagi situasi ini? Yang pertama, Abu hendaklah berterus terang dan menolak ajakan rakan tersebut. Jika perlu, elakkan berkawan dengan rakan tersebut. Carilah kawan yang baru. Dan yang kedua, Abu perlulah menguatkan lagi pegangan agama supaya tidak terjerumus ke lembah ataupun jalan yang salah. Situasi ketiga ialah seorang remaja yang suka memaksa ibu bapa membelikan gadget yang terkini dan akan marah jika hajatnya tidak dipenuhi. Sebagai contoh, Amira tidak suka melihat rakan-rakannya mempunyai gadget yang terkini dan dia akan memaksa ibu bapanya membelikan gadget yang terkini supaya lebih hebat daripada kawan tersebut. Jadi apa analisis kita kat sini? Pertama, sikap boros dan suka menunjuk-nunjuk. Yang kedua, sikap cemburu kepada kawan. Yang ketiga adalah kurang keyakinan diri. Ini adalah tekanan kepada rakan-rakan yang tidak dapat membeli dan tidak mampu untuk membeli gadget yang terkini. Apa penyelesaian yang dapat kita lakukan bagi situasi ini? Yang pertama ialah remaja tersebut perlu ubah sikap supaya tiada rakan lain merasa sedih dengan kekurangan yang mereka ada. Yang kedua, rakan yang tidak dapat membeli ataupun tidak mampu bolehlah cuba untuk menabung dan bijak untuk mengurus wang supaya kamu dapat membeli gadget tersebut. Situasi yang keempat ialah seorang remaja yang selalu dibandingkan dengan rakan sebaya dalam pelbagai aspek, akademik, ko-akademik mahupun sukan. Sebagai contoh, di dalam sesebuah kelab bola sepak, Ali telah berusaha sedaya upaya untuk menjadi pemain utama, tapi beliau selalu dibandingkan dengan rakan-rakannya yang lain. Ini menyebabkan Ali semakin hilang keyakinan diri. Tapi pada masa yang sama, dia masih lagi berusaha. Jadi apa analisis yang boleh kita dapat di sini? Yang pertama ialah perbandingan yang positif dan juga yang negatif. Yang positif bila Ali lebih berusaha. Yang negatif ialah bila Ali semakin hilang keyakinan diri. Yang kedua adalah perubahan sikap. Sikap pun ada yang positif dan juga sikap yang negatif. Dan yang ketiga, macam saya kata tadi, adalah kurang keyakinan diri. Bila tekanan itu lebih, apa yang boleh dilakukan oleh remaja tersebut untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, yang pertama, lakukan perubahan ke arah yang lebih positif untuk mencapai kejayaan. Yang kedua, tekadkan azam dan semangat untuk lebih berjaya serta rajin berusaha. Masa untuk kuis. Pilih jawapan yang betul berdasarkan situasi yang diberi. Yang pertama, Aidil selalu dibuli oleh kawan baiknya di dalam kelas. Apa yang patut dilakukan oleh Aidil? A. Beritahu kepada polis. B. Berterus terang dan elakkan berkawan. C. Mengajak rakan yang lain memukul kawan baiknya itu. Apa jawapan kamu? Ya, betul. Jawapan yang tepat B. Aidil patut berterus terang dan mengelakkan berkawan dengan rakan baiknya itu. Situasi yang kedua, Aina cemburu melihat rakannya mempunyai telefon bimbit terbaru. Aina tahu ibu bapanya tidak mampu membelikan telefon bimbit tersebut. Apa tindakan Aina? A. Mencuri telefon bimbit kawannya itu. B. Memaksa ibu bapanya membelikannya telefon tersebut. C. Menabung dan berjimat cermat. Apa jawapan kamu?
Tepat sekali. Aina sepatutnya menabung dan juga berjimat cermat. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Please like, comment and subscribe. Itu sahaja. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.